duit 18 juta PIS untuk kami. Hari ini di Kementerian Belia dan Sukan Putrajaya, sekumpulan pengusaha gimnasium menyuarakan rasa tidak puas hati mereka terhadap GPIS, iaitu Geran Prihatin Industri Sukan, di mana mereka mendakwa mereka tidak mendapat hak yang sepatutnya. Dan kalau saya dapat kongsikan, kumpulan ini tiba di KBS sekitar setengah jam dulu dengan beberapa banner yang sudah disediakan mewakili rasa tidak puas hati mereka. Mana pergi 18 juta? Daripada 18 juta, 1.8 juta saja dia approve. Oh, gila. Mana set dia 2%? Ini nama bantuan prihatin. Okey, dalam situasi ini mungkin kita boleh mendapatkan sedikit pandangan atau luahan daripada wakil pada kumpulan ini, di mana saya dimaklumkan bahawa mereka ini datang dari pelosok negara dan majoriti daripadanya ialah pengusaha gimnasium di Lembah Kelang. Jadi mungkin kita boleh dapatkan sedikit komen daripada wakil. Okey, apa sebenarnya yang berlaku pada hari ini? Okey, terima kasih. Boleh katakan nama dan dari mana? Terima kasih media. Saya Krishna Kumar selaku Presiden Pengusaha Gimnasium Malaysia, yang satu-satu persatuannya mewakili semua pengusaha-pengusaha gym, shop lot yang dimiliki oleh warga kita sendiri. Dan kami hari ini berkumpul dan wakil-wakil daripada seluruh negeri yang telah dikena tipu sebab tak dapat bantuan daripada GPS seperti mana dijanji. Okey, untuk pengetahuan semua dekat di sini, Menteri telah pun, bekas Menteri telah announcekan bantuan GPS 3,000 bulan 7 dan tarikh tutup dia 31 Ogos dan dibagi peluang untuk mohon. Dia dapat 18 juta untuk membantu 6,000 operator fasiliti sukan termasuk gym. Tapi baru-baru ni kita tunggu daripada bulan 7 dan dia announce akan bagi bantuan itu bulan 10. Kita tunggu, ramai tak dapat. Sekarang dah bulan 11. Dan minggu lepas ramai antara kami menerima email daripada KBS mengatakan permohonan telah pun ditolak dan keputusan adalah muktamad. Jadi tidak dibagi peluang langsung untuk membuat rayuan. Jadi daripada 18 yang dia announce, cuma KBS menggunakan 10%, iaitu 1.8 juta saja. Lagi 90% tak tahu bagaimana. Yang jumlah pemohon, untuk pengetahuan semua, jumlah pemohon daripada 6,000 hanya adalah 1,700 saja. 1,700 saja yang memohon bantuan itu. Disebabkan mungkin syarat-syarat yang dikenakan oleh KBS agak ketat, jadi mungkin mereka rasa tak layak, jadi 1,700 saja yang apply. Antara 1,700, 600 pemohon saja diluluskan. You just imagine, daripada 6,000, 600 orang saja dapat bantuan itu. Dan macam alasan telah pun diberi. Sehingga kini ramai yang tak dapat email. Jadi yang dapat pun dia kata permohonan ditolak. Langsung tak bagi. Encik Krishna Kumar, dalam kumpulan ini semua tak dapat ke bantuan GPIS? Kebanyakan mereka tak dapat dan ada juga mereka mewakili dari kawan-kawan dia yang tak dapat. Okey, saya sendiri pun saya dapat. Dan saya rasa duit ini rasa macam tak fair. Sedangkan kawan-kawan dan owner gym yang lain semua cukup syarat. Cukup syarat tapi tak dapat. Itu yang kita tak puas hati, kita nak buat. Sebab kita dah pernah hantar surat. Dan tak ada dapat apa-apa maklum balas daripada KBS. Jadi kita terpaksa buat sidang media dan protes secara aman. Kita bukan nak buat bising, bantah ataupun bukan nak komen siapa-siapa. Kita cuma nak tahu daripada 18 juta, dia gunakan 10% saja. Masa dia launching, dia kata 18 juta untuk membantu sektor sukan. Jadi orang di luar sana dia ingat, oh gym dah ditutup, KBS dah bantu. Dah habis tanggungjawab dia. Padahal 18 juta tak sampai pun. 1.8 million saja dia gunakan. Dan mana pergi? Kenapa ramai yang layak tak dapat? Berapa banyak bantuan yang ditawarkan? Dari segi nilainya, berapa ribu? Okey. Seorang diberi bantuan sebanyak 3,000 lah. Geran
prihatin industri sukan 3,000 sahaja. Duit 3,000 sebenarnya tidak menyelesaikan kita punya masalah, tapi kami memerlukan. Kami dah mesej, dah WhatsApp, dah email, tak ada reply langsung. Kami peniaga bukan pengemis, jadi kami selalu pun tak dapat apa-apa output daripada. Ramai ahli-ahli kami buat aduan lah, tak ada feedback daripada KBS. Itu yang kami berkumpul dekat sini untuk memberitahu. Jangan raya di luar sana ingat kita dah 18 juta, mereka dah berjaya dah agihkan kepada 6,000. Padahal tak, 600 orang saja dapat. Daripada 1,700 permohonan, hanya 600 saja dapat. Dan syarat yang mereka kenakan terlalu ketat. Dan tanpa sebab dia tolak. Dan tak ada langsung bagi ruang untuk kami untuk buat rayuan balik. Okey, dengan apa yang you all buat hari ini, apa tujuan dia sebenarnya? Tujuannya cuma kami nak bagi tahu dekat rakyat, jangan semata-mata nak kejar KPI, just buat pengumuman 18 juta tapi yang sampai 1.8 million. Jadi itu aja, kita nak dapatkan perhatian daripada semua yang mohon dapat. Okey, jadi daripada 6,000 kuota yang disediakan oleh KBS, yang mohon 1,700 saja. Okey, kita nak yang 1,700 tu automatik semua dapat. Sebab you reserve dah ada 6,000. Why not yang apply tu 1,700 saja. Tak susah sangat you nak approve. Dan saya pernah meminta dekat KBS, kalau ada modal lebih tu, bagilah bantu orang-orang yang dah tutup gym sebelum semasa pandemik tu. Bantulah kalau ada lebih. Ini, dia dah pulangkan balik duit tu ke kewangan. Kami cuma tak faham kenapa baki duit tu dia nak pulangkan kepada MOF, sedangkan kami ramai yang masih belum dapat. Okey, Cik Krishna Kumar, banyak maklumat yang you kongsikan. Tapi persoalan saya, dari mana anda mendapat semua maklumat ni? Contoh, pemulangan semula dana GPIS kepada Kementerian Keuangan. Okey, kami sebenarnya bila dah announce bulan 7 nanti, bulan 7 yang lepas, kami tunggu sebenarnya. Dia janji nak bagi Oktober dan memang masa tu dah full lockdown. Kami masa tu memerlukan duit, tapi kita tunggu bulan 10 dan tak dapat. Dan ramai yang tak dapat SMS, menunggu-nunggu. Sekali dapat, permohonan ditolak. Jadi tiba-tiba, dan saya tengok salah satu kita punya ahli punya Facebook, Timbalan Menteri KBS, dia ada bagi satu data lah, dia ada bagi satu komen, dia mengatakan jumlah pemohon adalah 1,700 dan mereka telah meluluskan 600 orang pemohon. Jadi yang duit selebihnya, anggaran dalam 1.7 yang dipulangkan. 1.7 million telah pun dipulangkan kepada MOF. Jadi persoalan kita, kenapa dia pulangkan sangat duit? Kenapa nak cepat sangat nak pulangkan? Dan tak ada pun KBS memanggil owner gym ataupun persatuan yang mewakili gym untuk runding balik. Siapa yang belum dapat, semua dah dapat ke, cukup ke apa ke. Langsung dia tak runding. Dia terus pulangkan balik. Okey, boleh saya bercakap dengan wakil yang mendapat dana GPIS? Mungkin ada seorang wakil yang mendapat dana? Nama okey. dan dari mana? Nama saya Maden dari Cobra Fitness Berhad dan saya telah mendapat dana GPIS 3,000 just pada minggu lepas. Namun begitu, saya masih attend protes ni untuk mewakili kawan-kawan saya yang masih tak dapat lagi. Sebenarnya dana 3,000 ni tak besar dan tak cukup untuk kami sebab kami dah tutup 10 bulan dan ramai yang telah lingkup. So dana ni tak cukup. Kami perlukan secepat mungkin. Permohonan mula pada bulan Julai tapi sampai sekarang baru dapat email, ramai yang tak dapat. So kalau sebab saya seorang je dapat, kawan-kawan lain semua tak dapat. So saya rasa yang ni tak fair lah untuk semua. Lepas tu memang 3,000 tu langsung tak cukup tapi kami memang perlukan bantuan tersebut. Sekarang KPS dia ada syarat-syarat seperti lesen, SSM, banyak syarat yang dia minta. And lepas tu kalau tak penuhkan syarat tu tak dapat. Lepas tu KBS langsung tak tolong pun gym owner, kenapa dia tak call siapa-siapa, dia tak minta kenapa tak penuhi syarat, kenapa tak bagi. Tapi masa gym tutup, semua gym kat Malaysia memang kena tutup. Lepas buka masa geran dah ada, kena pula syarat yang banyak-banyak macam ni. Adakah anda percaya bahawa syarat-syarat ini ialah satu kewajipan untuk dipenuhi bagi mengelakkan sebarang
penyelewengan sebarang salah guna jika disalurkan kepada pihak yang tidak berkaitan? Memang saya faham, memang syarat-syarat ini ada untuk prevent salah guna. Tapi okey, sebab 10 bulan kita dah tutup, kadang ada gym owner dia tak boleh renew lesen sebab lesen untuk gym ni mahal sangat, sampai cecah RM50 1 square meter tu bertani je. So sampai RM20,000, RM3,000 ni langsung tak boleh cover lesen. So ada yang memang tak boleh renew lesen. Kalau KBS betul-betul nak tolong gym owner, KBS ada sukarelawan kat seluruh negara Malaysia. Dia boleh hantar sukarelawan ke setiap gym untuk pastikan gym ni ada ke tak. Masalahnya sekarang, kita tak salah guna dana KBS. Kita takut dana KBS pula yang kena salah guna sebab Okey. Encik mendapat bantuan RM3,000 kan? Tetapi encik datang ke sini hari ini untuk mewakili rakan-rakan yang tidak mendapat. Betapa kuatnya kerjasama, betapa kuatnya prihatin, betapa kuatnya persahabatan antara gym-gym orang, kerana you dapat. Kenapa you datang sini? Tak, sebab sebelum ni kita memang tak ada persatuan untuk gym ni. Lepas kena tutup baru kita form persatuan. So kita rasa macam tak ada orang yang represent kita. Nak bagi tahu kerajaan betapa sebenarnya kalau gym kena tutup, tak ada bantuan semua ni. So sebab itulah kali ni kita semua come together untuk walaupun kita dapat, ada juga kawan saya yang dapat, walaupun kita dapat, kita dengan sebulat suara nak pulangkan balik duit tu. Walaupun kita dapat, kita nak semua gym owner dapat supaya kekal terus dalam bidang sukan ni. Kalau tak dapat, semua tak dapat. Kalau dapat, semua dapat. Anda memiliki berapa cawangan gym? 7 gym. Semuanya masih beroperasi? Semuanya masih beroperasi. Okey. Mungkin seorang lagi wakil yang tak mendapat bantuan GPIS? Yang tak dapat, Nama dan dari mana, Encik? Saya Muhammad Azlan bermasukan daripada Rivo Gym Setapak. Okey. Betapa pentingnya bantuan GPIS ini kepada anda dan gimnasium anda? Dia sangat penting. Sebenarnya walaupun jumlah kerugian sebenar saya jauh lagi besar, tapi sebenarnya bila kita dah start beroperasi balik, kita dah start nak kena bayar balik hutang-hutang yang sebelum-sebelum ni. Setiap hari, saya cuba dapatkan pendapatan lain daripada jualan harian ataupun daripada job-job luar. Tapi saya perlukan juga, kalau contohlah, kalau GPIS masuk hari ni, aku terus dah nak bayar sewa. Tapi tak dapat. Tapi kalau esok, kalau GPIS masuk hari ni, esok aku nak bayar supplier. Tapi tak dapat, kena cari duit lain. So setiap hari duit tu, kita ada objektif kita nak pakai duit tu. Dia akan masuk ke akaun saya ni. Katalah pukul 9 pagi masuk, pukul 9.30 dah pakai dah. Sebab kita dah beratus ribu ada tanggungan nak kena bayar. Jadi walaupun sedikit, tapi dia tetap membantu. Sejauh mana anda terkesan kerana pandemik COVID-19 dari segi keuangan operasi gimnasium? Saya menanggung kerugian dalam tempoh 10 bulan berjumlah RM150,000. Majoritinya datang daripada sewa dan utiliti. Dan disebabkan itu juga saya terpaksa lepaskan beberapa macam contoh kereta, rumah dan sebagainya. Dan buat masa sekarang ni, saya tengah menetap dalam gym saya sendiri. Tapi anda hanya menerima, kalau mendapat GPIS, RM3,000 saja. Jadi apa yang boleh dibuat dengan RM3,000 sedangkan hutang kos operasinya RM150,000? Macam yang saya cakap tadi, kalau hari ni duit tu masuk, saya nak top up sewa. Tapi kalau esok duit tu masuk, saya nak bayar supplier. Kalau lusa duit tu masuk, maknanya setiap hari saya dah ada plan dah. Sebab perancangan perbelanjaan saya dah tertangguh ni dah beratus ribu. So setiap hari akan ada tujuan yang lain lah untuk nak bayar. So memang duit tu sentiasa amat diperlukan. Saya menanti duit tu. Anda mengatakan anda sudah jual kereta, dah jual rumah. Anda tinggal di gimnasium sendiri. Berapa lama gimnasium anda dapat bertahan lagi? Gimnasium saya tengah dalam peringkat orang kata apa, cukup nyawa lah. Sebab alhamdulillah sejak dah beroperasi, kita dapat hasilkan jualan. Dan daripada situ juga saya dapat beberapa projek-projek luar yang boleh untuk saya bertahan. Tapi kalau berlaku apa-apa masalah, berlaku sekali lagi ke, berlaku saya sakit ke dan sebagainya, gimnasium saya akan collapse anytime. Okey, so kumpulan ini apa lagi yang anda lakukan sekarang? Apa lagi yang anda akan lakukan? Kami akan hantar satu memo lah dekat KBS supaya
kami akan hantar satu memorandum dekat KPS supaya mempertimbangkan balik rayuan dan buka balik permohonan itu dan membuka ruang untuk kami yang buat rayuan siapa yang tak dapat lah. Jadi kami mencadangkan supaya KPS membagi peluang untuk owner-owner yang ramai yang tak dapat. Sebab macam saya dah dapat duit tu, saya tak dapat, rasa macam tak adil lah sebab kawan saya masih ramai yang tengah gulung tikar pun dah dibenarkan buka. Jangan ingat dah gym dah dibenarkan buka, dah semua masalah dah settle. Tak, walaupun dah dibenar buka, kami masih dalam keadaan dalam di ICU lagi. Cik Krishna Kumar, dengan apa yang you all buat hari ini, anda yakin boleh selesaikan masalah ni? Sedikit sebanyak saya yakinlah atas bantuan daripada media-media semua. Yang pentingnya apa yang masalah kita lalui sampai ke KPS. Sebab tak nak kita punya masalah tu sampai dekat kaunter pertanyaan saja, tak sampai dekat menteri. Jadi saya harap benda ini boleh sampai ke pihak tertinggi dan dapat penyelesaian dalam masa yang terdekat lah. Sebab ramai dah gelisah lah. Okey, anda nak serahkan memo, boleh teruskan dengan plan untuk hari ini. Jadi ini ialah kira-kira 15 individu mewakili pengusaha gimnasium yang mereka dakwa dari seluruh negara, dan selepas membuat bantahan secara aman pada hari ini, mereka akan menyerahkan memo kepada wakil Kementerian Belia dan Sukan dengan harapan dapat selesaikan apa yang mereka alami. Isu ini sebenarnya dah berlarutan sejak tahun lalu lagi apabila gimnasium tidak dibenarkan beroperasi kerana COVID-19. Dan sebenarnya banyak pihak yang terkesan, bukan saja pengusaha gimnasium tapi pengusaha fasiliti sukan seperti padang komersial, seperti pengusaha pusat akuatik, kelab-kelab sukan, semua terkesan kerana COVID-19. Dan apa yang mereka cuba lakukan hari ini ialah untuk mencari jalan penyelesaian, dengan harapan ini dapat memberikan sedikit ruang untuk win-win situation kepada pengusaha gimnasium dan Kementerian Belia dan Sukan. Mungkin dengan usaha yang dilakukan ini dapat meredakan sedikit ketegangan. Saya tidak puas hati pengusaha gimnasium, dan pastinya kita akan cuba mendapatkan gambaran lebih jelas daripada Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Faizal Azumu, mengenai situasi ini, kerana saya difahamkan Kementerian Belia dan Sukan sudah pun menyalurkan dana. Cuma perkara itu tak cukup untuk memuaskan hati pihak-pihak yang terkesan. Okey, dalam situasi sama, saya fikir selesai untuk apa yang berlaku pada hari ini di Kementerian Belia dan Sukan. Kita harapkan supaya apa yang berlaku ini dapat mencari jalan penyelesaian. Okey, perlu untuk menuding jari siapa salah, siapa benar, kerana apa yang penting ialah sukan menyatukan seluruh rakyat Malaysia. Dan mereka ialah pemain industri. Mungkin jalan terbaik ialah duduk bersemuka antara KBS dan Persatuan Pengusaha Gimnasium seluruh negara bagi mencari jalan penyelesaian terhadap isu GPIS, Geran Prihatin Industri Sukan, yang sudah pun diumumkan oleh kerajaan. Jadi, gambaran lebih jelas saya akan bawakan dalam Nadi Arena 7.30 malam ini. Itu saja dari Kementerian Belia dan Sukan Putrajaya, Bazli Azmi.